Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu pindah perlembagaan untuk gertak ahli parlimen Sukong Anwar. Tajuk ini cukup menarik perhatian kita. Benarkah tindakan parti bersatu mahu memindah perlembagaan parti itu adalah semata-mata untuk menggertak ahli-ahli parlimen yang mahu menyokong Anwar Ibrahim? Seorang wakil rakyat bersatu menganggap tindakan undang-undang yang diancam untuk dikenakan terhadap ahli parlimen yang ingin menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim hanyalah satu gertakan. Ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim berkata, tindakan tersebut lebih kepada untuk menghalang wakil rakyat beralih sokongan dengan cara menakut-nakutkan mereka. Katanya tindakan itu mungkin sebagai reaksi kepada dakwaan ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Faisal yang mendakwa kira-kira 10 lagi wakil rakyat Perikatan Nasional akan memberikan sokongan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Pada saya, langkah bersatu untuk pindah perlembagaan dan ambil tindakan undang-undang tidak lebih sekadar untuk menggertak ahli-ahli parlimen lain yang akan nyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Muhammad Azizi bersama 5 ahli parlimen bersatu, yaitu Syed Abu Husin Hafiz, Zahari Kecik, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Dr. Suhaili dan terbaru Zulkaperi Hanapi mengisytihar sokongan kepada Anwar Ibrahim. Susulan itu, Majlis Kerja Tertinggi MKT Bersatu memutuskan untuk mengambil langkah undang-undang bagi membolehkan sebuah kerusi itu diisytiharkan kosong jika wakil rakyat mereka berpaling tada. Menurut Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, parti itu akan memindah perlembagaan bagi mengelak berlaku lagi pengkhianatan. Mesyuarat bersetuju mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana ahli atau wakil rakyat yang khianat bagi maksud pengosongan kerusi dan bersatu bersedia untuk berdepan pilihan raya PRK. Selaras dengan ketegasan ini, MKT juga bersetuju memindah perkara 10 perlembagaan bersatu menghalang insiden sama daripada berulang di masa hadapan, katanya dalam kenyataan media hari ini. Sementara itu, Muhammad Aziz mendakwa pihaknya telah bertemu Presiden Parti Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin sebelum dan selepas mengambil tindakan menyokong kerajaan untuk menyuarakan mengenai penyelesaian isu peruntukan ahli parlimen pembangkang khususnya bersatu. Justru katanya, perkara itu sememangnya telah dijangka dan dia sedia berdepan sebarang tindakan daripada parti bersatu. Sebelum ini, kami, ahli parlimen bersatu dan PN sering menyuarakan kepada Presiden dan membangkitkan mengenai isu peruntukan dan apa tindakan parti bagi membantu ahli parlimen menguruskan kawasan. Tapi pimpinan seolah-olah tiada kesungguhan untuk menjaga prestij dan kemaslahatan parti. Jadi, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan pimpinan tertinggi parti mengenai apa jua bentuk tindakan yang bakal dikenakan terhadap saya dan juga ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata pergolakan dalam parti bersatu telah diselesaikan. Ada yang mengatakan juga, termasuk pemimpin daripada parti bersatu sendiri, mengatakan bahwa masalah dalam parti bersatu sudah selesai. Tetapi nampaknya penyelesaian itu bukanlah penyelesaian yang mutlak. Ini kerana meski jawatan Hamzah dikekalkan, tapi kedudukan Azmin dalam bersatu semakin dikukuhkan. Ada orang kata Azmin Ali bakal menggantikan Muhyiddin Yassin. Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu pada Ahad malam lalu yang berlarutan sehingga jam 1.15 pagi tidak membuat sebarang perubahan
kepada kedudukan Hamzah Zainuddin sebagaimana hangat dispekulasikan sebelum itu. Beliau terus dikekalkan sebagai Setiausaha Agung. Begitu juga dengan Saleh Bajuri yang turut dikekalkan sebagai Bendahari Agung. Begitupun di sebalik tiada perubahan kepada kedudukan Hamzah, tetapi keberadaan Azmin Ali yang sebelumnya yang dikabarkan bakal mengambil alih tempat Hamzah ternampak semakin diperkukuhkan. Adun Hulu Kelang dan Ketua Pembangkang Dun Selangor itu kini dilantik sebagai pengerusi Bersatu Selangor menggantikan Abdul Rashid Asyari. Selain itu, dua orang pemimpin Bersatu yang dikenali sebagai pro kepada Azmin turut dilantik sebagai ahli MPT yang baru. Mereka ialah Adun Taman Medan, Dr. Afif Baharudin, dan ahli Parlimen Padang Serai, Azman Nasruddin. Kedua-dua mereka ini adalah berasal daripada PKR sebelumnya, sama seperti Azmin Ali. Seorang lagi yang dilantik sebagai ahli MPT ialah Noli Asilin Radzi, adik ipar kepada Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu atau Peja. Dengan tiga pelantikan tersebut, kedudukan Azmin bersama Peja jelas semakin diperkukuhkan dalam Bersatu. Oleh kerana Muhyiddin Yassin telah menyebut hasratnya ingin kekal menarajui Bersatu hanya selama sepenggal saja lagi, bererti pemilihan parti yang dijangka pada Jun depan ini adalah yang terakhir baginya. Ahli Parlimen Paguh itu tidak akan bertanding lagi dalam pemilihan seterusnya pada 2027 nanti. Dengan itu, gandingan Azmin dan Peja adalah gambaran yang sedang disolek dan dicantikkan untuk mengambil alih kepimpinan Bersatu selepas Muhyiddin. Kemana Hamzah selepas ini? Dalam keadaan kelebihan untuk bertindak adalah memihak kepada Muhyiddin sekarang ini. Atas kuasa sebagai presiden, beliau boleh menukar atau menggugurkan Hamzah pada bila-bila masa saja. Bahkan turut boleh tidak melantik lagi ahli parlimen larut itu sebagai Setiausaha Agung selepas pemilihan pada Jun akan datang. Jika Hamzah tidak berbuat apa-apa, potensi untuk masa depannya mereput begitu saja adalah amat tinggi. Apalagi hubungan beliau dengan Muhyiddin sudah keruh sejak kebelakangan ini. Terserahlah kepada Hamzah Zainuddin membuat pertimbangan mengenai masa depannya, melawan atau rela dikuburkan begitu saja. Adakah Hamzah akan bertindak untuk menentang atau melawan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi berita duka cita daripada Daim Zainuddin. Selepas beberapa hari beliau didakwa di mahkamah kerana tindakan ataupun kerana dakwaan tidak atau gagal mengisytiharkan 70 harta beliau. Kali ini beliau dapat lagi satu berita duka cita yang mana dikatakan pertuduhan terhadap Daim semalam mungkin bukan yang terakhir. Kita sangkakan itu ialah pertuduhan terakhir dan satu-satunya untuk Daim Zainuddin. Dan kita sangkakan itulah kesalahan muktamad atau mutlak yang didakwa terhadap Daim Zainuddin. Namun demikian, meskipun pendakwaan itu yang melibatkan 70 harta yang dikatakan oleh ramai netizen sebagai harta yang 7 keturunan makan pun tak habis, akhirnya satu lagi pendedahan bahawa Daim Zainuddin mungkin akan menghadapi pertuduhan yang lain. Kali ini pertuduhan apa pula? Pertuduhan terhadap hartawan Daim Zainuddin kerana tidak patuh terhadap arahan mengisytiharkan harta. Mungkin bukan yang terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain, yaitu salah guna kuasa dan penggubahan wang haram.
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki berkata, siasatan bagi dua jenis kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Daim diheret ke mahkamah semalam. Menurut skop, siasatan terhadap Daim dibuat bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, salah guna kuasa untuk suapan, dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 penggubahan wang haram. Selepas pertuduhan semalam yang dibuat di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM, siasatan kami terhadap Daim diteruskan untuk kes-kes yang lain, katanya. Daim semalam dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta, merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah, serta 2 akaun dana pelaburan. Dia yang hadir berkerusi roda dan kini buta sebelah mata, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam kenyataan selepas itu, orang kepercayaan bekas Menteri Perdana Menteri iaitu Menteri Mahathir Mohamad menyerang pentadbiran Anwar Ibrahim yang didakwa menekan pengkritik dengan pelbagai akta. Dia juga turut menggesa orang ramai bangkit melawan Anwar dan rejimnya yang disifatkan sebagai musang berbulu ayam yang menurutnya gagal menunaikan janji-janji reformasi. Saham Avilion jatuh lebih 5%. Sementara itu, pertuduhan terhadap Daim semalam memberikan kesan kepada harga saham Avilion Berhad yang sebagian besar sahamnya dimiliki anak Daim iaitu Dani. Media melaporkan bahawa Avilion dan 23 anak syarikatnya antara harta yang disenaraikan sebagai tidak diisytiharkan oleh Daim dalam pertuduhan di mahkamah semalam. Pada 10.30 pagi tadi, harga saham Avilion jatuh 0.05 sen, 8.3% kepada 5.5 sen, meneruskan prestasi tidak menentu sejak mencapai kemuncak 78.5 sen pada 2011. Avilion adalah syarikat pegangan pelaburan yang terlibat dalam perniagaan pelancongan, hotel dan hartanah. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan daripada SPRM ini bahawa Daim Zainuddin masih disiasat di bawah beberapa siasatan yang lain yang melibatkan penggubahan wang haram dan juga salah guna kuasa, ini memberikan tekanan yang lebih besar lagi kepada Daim Zainuddin. Merdeka kata, yes, keep the charge coming, it must, katanya. Long way go to go in court, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.